Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada mereka yang sekarang sudah online untuk mengikuti webinar ini. Untuk kenalan, nama saya Khairuddin Yahya dari Avon Cosmetic Malaysia Berhad, juga merupakan ahli jawatankuasa utama Persatuan Franchise Malaysia. Sesi webinar ini dianjurkan bersama oleh Kementerian Perdagangan Negeri, Hal Ehwal Pengguna bersama dengan Persatuan Franchise Malaysia. Ini merupakan salah satu daripada siri franchise yang diadakan oleh kedua-dua pihak bagi memberi pemahaman lebih mengenai franchise dan juga meningkatkan lagi peluang untuk siapa yang berminat untuk memasuki bidang franchise untuk mendapatkan lebih maklumat. Tajuk pada hari ini adalah menjalankan perniagaan franchise. Susah ke ataupun senang? Mungkin bagi ahli-ahli panel yang ada pada hari ini, mungkin mereka telah melalui susah senang sebagai seorang franchisee maupun franchisor. Mungkin mereka boleh mengungsi pengalaman mereka bersama dengan jenama masing-masing untuk dijadikan tauladan atau dijadikan maklumat kepada mereka yang berminat memasuki bidang franchise ini. Sebelum itu, mungkin saya ingin memperkenalkan ahli panel kita yang hari ini. Mereka semua saya tak tahu, mungkin banyak betul-betul banyak pengalaman antara mereka dan seloknya kita mengambil manfaat dengan perjumpaan pada hari ini untuk dapatkan sesuatu banyak maklumat dari mereka. Mungkin semasa dalam webinar ni apa-apa pandangan ataupun maklumat yang dikongsi adalah percuma, tapi tak tahulah lepas ni kalau dia tanya soalan, tapi kalau Datuk bagi pihak MFA kami sedia untuk memberikan sebarang bantuan dalam maklumat pada setiap masa. Pertamanya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Datuk Dr. Haji Razali bin Hassan, merupakan pengerusi Persatuan Franchise Malaysia. Beliau juga pengarah urusan atau maintenance yang merupakan franchisor yang didaftar bawah KPDN HCP. Selamat datang Datuk. Terima kasih Encik Khairuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Beliau juga merupakan bos saya di MFA. So hari ini saya berpeluang untuk bertanya soalan. Selalunya dia tanya saya soalan. So hari ini saya dah table stand. Kedua kita ada Puan Dawn Liu daripada jenama franchisee Old Town White Coffee. Beliau merupakan seorang banyak pengalaman dalam bidang franchise. Selain franchise, beliau telah berkecimpung dalam bidang perniagaan dan juga macam-macam bidang yang lain, masuk pemasaran dan sebagainya, perizinan dan sebagainya. Beliau juga berlulusan Ijazah Undang-Undang dan MBA dan mempunyai pengalaman yang luas antara lain dalam bidang kesawanan, franchise, perizinan, pemasaran dan sebagainya. Selamat datang Puan Dawn. Nice to see you again. Lama tak jumpa. You too. Selanjutnya kita ada Encik Firdaus Kamaluddin, merupakan franchisee Laundry Bar. Berpengalaman selama 18 tahun dalam bidang akaun dan kewangan di Abra Discount Berhad, M-Bank Investment Bank dan juga Afin Bank. Dan sebelum beliau menceburi bidang perniagaan franchise, mungkin ini merupakan satu pengalaman yang mungkin menarik kerana daripada seorang banker menjurus kepada perniagaan franchise. So maybe kita akan dapatkan sedikit sebanyak pengalaman dari beliau, apa yang membuat beliau menjurus ke dalam bidang ini. Selanjutnya kita ada Puan Zalita Zainal, franchisee Global Art, merupakan pepegang jasa secara muda dalam bidang sains perumahan, bangunan dan perancangan seni bina dari USM dan juga diploma dalam seni bina dari UTM. Berpengalaman sebagai arkitek, pereka dalaman dan juga pemeriksa tapak di KL, Melaka dan kini di Brunei Darussalam. Selamat datang Puan Zalita. Terima kasih dan selamat datang kepada semua ahli panel kita. Jadi bagi tambah buang masa, kita teruskan dengan soalan. Jadi ini will be saya have the privilege of asking a question. And dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti webinar ini sekiranya mempunyai soalan, boleh letakkan soalan anda di dalam di chat box. So untuk peluang pada ahli panel untuk menjawab soalan tersebut. Soalan pertama kita tujukan kepada Datuk Dr. Razali. Okey. Bolehkah Datuk cerita sedikit perjalanan Datuk sebagai seorang franchisor? Apa yang membuatkan Datuk berminat menjadi seorang franchisor? Ya, Encik Khairuddin, terima kasih. Sebenarnya kalau nak ceritakan pengalaman ataupun kejayaan sebagai usahawan, wow, 40 tahun dah lalu, tapi saya rasa masa tu singkat. Kalau nak cerita panjang, banyak lagi tak habis.
Betul. Kalau bagaimanapun sedikit sebanyaklah. Biasanya pendengar sering nak tahu apakah cabaran. Cabaran biasanya tak lain tak bukan selalunya yang fokus utama kepada cabaran adalah kewangan. Tapi dalam industri saya ini harta maintenance berkecimpung dalam bidang perkhidmatan, iaitu perkhidmatan housekeeping, kerja-kerja yang berkaitan dengan bangunan, mencuci, membersih dan sebagainya. Itu permulaan perniagaan saya yang mula pada tahun 1980. Jadi alhamdulillah 1980 ke sini, tahun 2020 ni banyaklah liku-liku, suka duka. Yang penting untuk kita mengetahui ataupun untuk sharing session ni, pengalaman yang ada tu banyak. Maksudnya berpunca daripada dalam bidang perkhidmatan ni selalunya berkait rapat dengan sesama manusia, human resource ni. Bila kita bereaksi antara satu dengan lain, kita mengenal satu dengan lain, dan kita punya daily activity tu, behavior kita tu melibatkan dengan manusia. So yang pertamalah dalam pengalaman saya ni, saya akan selalu nasihat pada usahawan atau bakal usahawan, perkara berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi itu amat penting. Sebab apa saja urusan yang kita lakukan, bila kita ada komunikasi, bila kita ada informasi dan bila kita ada kefahaman, maka setiap satu urusan itu insya-Allah dapat jalan dengan lebih sempurna dan lebih baik. So komunikasi itu adalah landasan ataupun jembatan untuk seseorang usahawan untuk mengukuhkan dirinya di segi komunikasi itulah. Kemudian yang saya sendiri praktik dan saya pelajari. Maksudnya kalau peringkat mula ni, kita ni pun mungkin saya ketika itu tak ada webinar dan sebagainya, tapi kita selalu melopong lah dengar orang bila ada konsultan ke penasihat ke, kita mereka-mereka yang selalu buat kursus kan, buat kursus pendek, kursus panjang, terutamanya lah macam persatuan pengurusan, persatuan syarikat-syarikat mengandalkan seminar pendek dan sebagainya. Kita selalu berkait rapat juga, termasuk dengan waktu itu Malaysian Productivity Center dinamakan sebagai pusat daya pengeluar negara. So mereka juga selalu adalah kursus usahawan dan juga tidak lupa pihak-pihak kerajaan seperti Kementerian Belia dan Sukan. Waktu tu ialah 40 tahun dulu kan. So saya rasa kalau umur saya masih macam 40 tahun dulu, alhamdulillah, tapi kini kita dah tambah plus 40. So waktu tu umur dalam 20-an, selalulah kita pergi dengar seminar dan banyak selalunya mereka berfokuskan kepada interaksi, komunikasi dan sebagainya. Tetapi usahawan ni selalu dia eager, dia nak pergi join kursus dan sebagainya, nak dengar pasal kewangan. So waktu tu ialah kita ni nak mula bisnes yang selalu kita petikaikan kewangan. So untuk saya selepas pengalaman 40 tahun ni, saya akan nasihati usahawan, saya kata kewangan itu memang penting, tetapi fokuskan lebih pada perkara-perkara yang berpandu kepada diri, iaitu seperti memahami apakah direction ataupun hara tuju kita ni sebagai usahawan yang kita nak halakan diri kita. Kemudian bila kita ada hala tuju itu, apakah drive ataupun semangat untuk pandu ke arah yang kita tuju. Dan bila kita ada kita punya direction, kita ada drive, kemudian dedikasi kita itu untuk apa yang kita lakukan. Semaknanya kita perlu ada dedikasi pada dan minat pada apakah bisnes ataupun urusan perniagaan, sama ada kecil. Ialah kita biasanya mula daripada SMI ni, small medium industry ni, skala kecil. Kita bila dah ada perkara-perkara yang sebut tadi tu, yang kemudian yang memupuk untuk memastikan perkara yang tiga yang saya sebut tadi tu, ada yang untuk pastikan benda tu berlaku adalah disiplin. Bila disiplin atau jati diri itu kita dah ada, 4 perkara ni kita dapat satukan dan berikan tumpuan, iaitu fokus. So bila ada fokus, insya-Allah. So kalau nak sebutkan daripada A sampai Z, ya kita biasanya berinteraksi bila kita buat kerja, bila kita ada cabaran, kita tak ada masalah lah, kita sebut cabaran. Cabaran tu adalah satu-satunya yang akan mantapkan lagi usahawan itu ke hala tuju yang lebih benar. So in a nutshell, fokus pada apa yang kita buat. Yang lain itu akan jatuh ataupun datang dengan sendirinya. Dan sebagai usahawan muda lah, selalunya bila saya sebut disiplin tadi, perkara yang saya selalu pertikaikan ialah kita pun belajar ilmu ni daripada yang lebih pandai, cerdik, tok guru kita lah maksudnya.
time management. Dalam time management atau istilah pengurusan masa ni, bila pengurusan masa ni, dia bukan hanya diary yang kita letak, kita catat. Pengurusan masa ni yang pertama pentingnya kita ada elemen yang penting, 5 perkara. Satu, diri kita, kewangan, keluarga, pendidikan, lepas tu setia kawan dengan community, begitu juga dengan urusan profesional kita. So bila kita tahu untuk nilaikan perkara-perkara yang mengaitkan dengan time management ni, insya-Allah kita akan jauh ke depan. Cik Khairuddin, kalau nak sebut lagi 40 tahun banyaklah saya nak sebut, tapi ini sebagai mukadimah. Itu mukadimah. Kalau tidak lebih baik tu saya cakap sejam tak cukup untuk ratus orang. Betul. Anyway, terima kasih Dato'. Basically kena ada foundation tu. It's not profit, it's not everything. Sebab kita tak nak mengalakkan orang supaya dia nampak satu perniagaan yang menguntungkan, dia akan terus jump in, fly by night kind of business. Lepas tu after a while, there's no sustainability. Okay, for the next question, saya ingin menanyakan pada Puan Dawn, boleh sedikit mengenai Old Town White Coffee, bagaimana permulaannya dan berapa outlet yang you have, berapa franchisor you have, and also operasi di Malaysia dan juga di luar negara. Okay, thank you Encik Khairuddin, and thank you MFA for organizing this session. I think it will be quite helpful to people who would like to understand more about franchise. I will speak in English if you permit me, simply because I think it's easier for me to express myself in English. For Old Town White Coffee, the brand itself began in 1999 in Malaysia, in the town of Ipoh, and it is a founder's brand, meaning the founder, originally the boys from Ipoh who grew up with the brand, decided that if Nescafe can make a 3-in-1 stick and sell it in Malaysia, they also can. So it was the whole semangat being Malaysian and wanting to believe in this product that they have and bring it to the mass market. So they started with the 3-in-1 instant white coffee in 1999. From there, they expanded into the F&B line only in the year 2005. And 2005, when they started the F&B, they didn't think very much of it. They thought, as businessmen often do, if I have one business, why not try something that is related to that business so that I can grow my revenue and my sales? So they started off with the F&B business, but they found that it was so popular because at that time, Starbucks and Coffee Bean had started in the market, and those days with Gloria Jeans and San Francisco Coffee, kalau everybody remembers all these brands lah. So in those days, there wasn't exactly a Malaysian brand, a local brand that championed Malaysian food for the mass market. So Old Town occupied this space and they put themselves near to all these Western cafes, thereby creating an alternative for the Malaysian who may not necessarily want to go to Starbucks or Coffee Bean every day. They can go to Old Town. And furthermore, we had dishes and products that were suitable for the Malaysian stomach, which is something that we still hold true right to this very day. So in the past, when we started, we also decided that we wanted to be a clean, safe, and comfortable environment. And from then, we also decided we wanted to be in the halal space. So we decided very early on when we set up the bakery and the central kitchen that all the products would be Jakim Halal certified, or in Perak, our bakery is Jaib Halal certified. All right. And when we put out this new kopitiam style that we adopted, where you have air conditioning and we made Wi-Fi available for customers to use whenever they came, that is the key success factor of Old Town. We became the local place where you get to go, especially if you're in between your house and the office. Alternatively, for many salespeople in unit trust or insurance, they tend to use the Old Town outlets as their office. So we championed the co-working space before it became a business model on its own. We were a co-working space even then. Back in the day. So that is one of the reasons why Old Town grew very, very quickly. And in 2009, we received our franchise license from the Registrar of Franchise, KPDN, HEP now, those days KPDN KK.
So when we received our franchise license, we had to then do our conversion exercise because dari dulu pun we had a lot of franchisees that came into our system, but because we don't have a license, they were called licensees dulu while we were applying for our franchise license. And after that, conversion of everybody. So we've been franchising now for 15 years. We have been in existence as an F&B brand. So in terms of being a new kid on the block, I still consider ourselves the underdog, meaning we are still very new. So we are still fighter category. We are not as established as KFC, McDonald's, or even Mary Brown, because they have been around even longer than us. I think more than 25 years, kalau tak silap, Mary Brown. So because of that, and they are second generation, our founders grew the business to the extent that they knew how, and then they decided to divest the business out to JDE to take it to the next level. So JDE is the world's largest pure play coffee and tea distributor in the world. So they own brands. They are a house of brands. You will never hear JDE themselves, but you will know what JDE brands are. Maknanya jenama macam Super, Massimo Coffee, Moccona Coffee, Pickwick Tea. These are all their brands, and they have like 40 over brands besides Old Town. So Old Town is one of the latest additions to their portfolio, and they see it as a global growth strategy. So I think it's something that Malaysia is very proud of, the fact that our little brand can become part of a global conglomerate. And our brand for the F&B has grown from strength to strength. We've gone from Malaysia to Singapore, to Indonesia, Hong Kong, Cambodia, Myanmar, Australia, China pun pernah masuk juga. But there are issues when it comes to overseas licensing and territories. So there hit some snags here and there. So our strongest place is still Malaysia, which is our home advantage. But Singapore and Indonesia are very close behind. Total outlet strength stands at 200 over outlets right now. Yes, the pandemic has not been kind to us, as with many other F&Bs. It is difficult, but we are making our way through it slowly but surely lah. So that is serba sedikit. Thank you, Dawn. Yeah, welcome. Okay, a good introduction about the business. Okay, next we go to Cik Firdaus. Cik Firdaus, 18 tahun being a banker. So apa yang membuat Cik Firdaus ni sekarang ni membuat menjadi seorang no offense to the tapi apa yang membuat Cik Firdaus berminat untuk menceburi bidang franchise ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, saya dah bekerja di bahagian dipanggil bahagian as a banker lah, more than 18 years. So I find that the job there quite boring lah kalau lebih cakap, because what my job scope at the banks there, I analyze figures, data figures, and interpret. So one of the data that captures my interest is the SMEs data, whereby particular area that I'm looking into is the macam ni lah, kedai SMEs more to the laundry type shop lah. So I call one of the laundry punya company, a few laundry company that I call and ask them what is the return on investment, how long that I can capture back my investment if I invest in that company. Banyak yang cakap the number of years that you can return, you can get your return on investment is 3 years, is 4 years, is 5 years. Okay, so basically when I go into in detail, example like laundrette business, I ask a few company, example macam ni lah, laundry bar lah, I ask them, how long is your return on investment, and how much is the sales, how much is the fixed cost, how much is the net profit per month that I can get. So when I went and I see this the sales person, they say that
normally around 3 years. 3 years or 3 years or 3.5. Macam tu lah lebih kurang. So I pun curious and ask them, okay, that's good, 3 years. Because if you put your money in the SB pun dalam 7%, dalam 7 to 8%. So, okay, then I say that why not, okay, I try to find one good company. Actually, there are 3 companies. One of them is Laundry Bar. So I go and approach Laundry Bar and I go and have chit chat with them. And they show me this cash flow, whereby the number of years that I can capture my investment is within 3 years. So I kata, oi, betul ke ni 3 tahun ni? Yeah, dia kata, yes, 3 tahun, yes. So, okay, then I sign up with them back in November or December 2016 while I was working with the bank. And I, as an investor, I invest in that company, Laundry Bar. And year February 2017, okay, I opened my first shop at Taman Sri Serdang, Sri Kembangan. Okay, that place, when I look into the place area, then I ask one of the director of Laundry Bar and come with me and look at this area whether it's suitable or not. So I can find that there's a McDonald's there, there's a KFC in that area. Even there you can see that there's UPM is there, the crowd is there, and a few big company also in that area. So okay, why not kita just tengok the scenario and okay, and I decided to join Laundry Bar in November, December 2016. So the first machine that arrived at my shop is somewhere in February 2017. I opened the shop in March 2017. The first month when I opened the shop, I can see that the growth of the sales growth is there. Okay, from the first month to the second month to the third month to the fourth month, and after that, I can say that the growth is, say for example, more than 10%. Okay, more than 10%. And in September 2017, I bought over 3 new machines because that area cannot capture so many people there. Okay. Beside that, I can say that if you want to join a new company, I can say that you need to find a low risk investment and high risk return. That is where I can say that where Laundry Bar is in now. Low risk and high return. Okay. It's a good advertisement for Laundry Bar then. So by now, saya rasa Cik Firdaus dah recoup balik your investment dah ROI dah dapat dah. Yes, more than 3 years. I can say less than 3 years. I get back my investment. That's what they told me, and it's proven. Right. So maybe looking at the financial and also looking at the investment, doing some due diligence would definitely help you to making your decision before you join or pick up at whatever brand or business, franchise business that you'll be interested to do. Yeah, correct. Okay, thank you Cik Firdaus for your sharing. So we move to Puan Zalita. Puan Zalita, arkitek, jadi pemeriksa bangunan, sekarang jadi franchisee. Actually, what make you interested to become to become a franchisee, and why do you choose Global Art? Maybe you can advertise Global Art as well as what Firdaus have done for his brand. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. First of all, memang saya sebelum ni bekerja makan gaji, kerja island, kerja dengan kerja office, more to office environment. Ini ada kerja lain. Lepas tu saya kerja di Brunei. Kemudian bila saya back for good balik sini 2016, memang dah decide memang tak nak masuk kerja office lah. Sebab saya bukan jenis office type. Saya jenis yang tak boleh depan komputer. Memang tak my passion. And bila balik sini saya decide nak buat business. Tapi masa tu memang tak ada idea business apa. Saya dah cari
under franchise apa business under franchise punya yang franchise. But then saya nampak yang masa tu area saya tak ada lagi art center di iGroup. So saya keluar and then saya cuba contact dua franchise lah, company franchise, itu Global Art dengan satu lagi pesaing dia. And then kebetulan Mr. Terry daripada Global Art HQ terus dia yang paling cepat lah contact saya. Juga saya pilih bidang ni sebab honestly saya memang tak ada background business. Kosong, zero. Tak ada knowledge langsung, especially dalam macam mana account, macam dalam account. Sebab saya bukan bidang account, bukan bidang tu kan. Saya lebih bidang pada art, basic art lah. So saya tahu bila kalau saya buat business sendiri, under my product sendiri, saya tahu saya akan macam ni struggle. Sebab saya tak ada knowledge. And then salah satu cara untuk saya maksudnya cepat lah, bukan cepat, maksudnya untuk dapat buat bisnes yang stabil adalah dengan melalui bisnes secara franchise. Sebab saya tahu franchise dia dah ada nama dia sendiri, dia produk dia dah terkenal, and then dia ada sistem dia sendiri. So saya cuma just follow saja guides daripada franchisor. So 2016 bulan 9 saya berjumpa dengan Mr. Terry di Ceras. Dan dia tunjukkan saya salah satu center di Ceras dan kami berbincang. Tapi masa tu saya masih lagi 50-50 sebab saya tak confident sebab saya tahu saya memang tak ada business knowledge dan saya takut macam mana saya nak handle seorang-seorang. Kan? Memang masa tu memang ni. Tapi lepas tu bila dah berbincang 2-3 kali dengan Mr. Terry and then dia kata boleh buat semua, dia bagi semangat, dia kata positif. So dalam November 2016 saya terus buat sign agreement. So dalam masa sebulan saja. Daripada masa saya balik sini 2016 bulan 5. So bulan 9 saya jumpa Mr. Terry and then November tu saya dah sign agreement dengan Global Art. Dan Januari 2017 saya dah buka center saya. Dan alhamdulillah saya rasa pilihan saya untuk join business franchise ni satu keputusan yang tepat, especially bila dalam keadaan pandemik, memang keadaannya sekarang ni. Maknanya franchise ini memberikan peluang pada entrepreneur, bahkan entrepreneur untuk mendapatkan lebih maklumat, lebih and all the knowledge, transfer knowledge from franchisor dan juga tunjuk ajar daripada pihak franchisor kepada franchisee. Okay, that's the end of the first round. So second round ni kita akan go to the topic proper, susah dan senang atau senang. So Datuk, apa susah dan senang yang Datuk went through as a franchisor? Mungkin you can share because maybe out there we have bakal-bakal franchisor yang mungkin ada produk tapi mereka tak berani. So when you first decided to become a franchisor, apakah faktor yang you take into consideration before you jump into becoming a franchisor? Thank you, Datuk. Right, thank you KY. Biasalah kalau apa saja dalam hidup ni setiap satu perkara tu ada susah ada senang dia. Tapi kita sebagai ahli perniagaan ataupun usahawan terkhusus dalam bidang franchise ni, kita lihat sebagai cabaran. Cabaran tu kita tidak boleh lari ya, dan kita juga perlu sebagai apa juga dalam bidang perniagaan kita ambil langkah-langkah untuk risk mitigation. Jadi seperti yang rakan-rakan kita sebut tadi, Dawn, Firdaus dan juga Zalina, mereka telah kenal pasti. Dia bila dah kenal pasti, dia tahu apa yang dia nak. Jadi dalam bidang perniagaan ni bukannya sama ada kita ni memang pakar ataupun kita tahu apa yang kita boleh buat. Sebenarnya datang daripada diri kita dan yang penting sekali adalah untuk memupuk ilmu, iaitu skill, to build your skill yourself. Kita upskill ourselves. So bila kita dah skillkan diri kita dan kita berani mengambil risiko, itu yang babak pertama tu, kita berani mengambil risiko dan juga membuat kajian terperinci seperti apa yang rakan-rakan kita sebelum ni sebut tadi. Dia dah buat penilaian, maknanya dia dah berani untuk mengambil risiko. Ya, biasanya seperti yang sebut sebelum tadi ni, mustahil sekali itu adalah komunikasi dengan informasi. Maknanya dia bila komunikasi dengan sama ada franchisor atau sama ada dalam atau luar negara ya, dia bila franchisee ni selalunya, ini kita sebut hari ini more of franchisee lah. Franchisee ni bila dia nak mulakan bidang franchise, apa yang saya lihat dalam
usaha saya lah. Franchisee seperti Dawn atau Firdaus dan Zalina tadi ni, mereka tahu apa yang dia nak. Mereka dah kenal pasti dan mereka dah memupuk. Dan yang penting seperti Zalina sebut tadi, dia tidak mempunyai pengalaman, tidak tahu pasal akaun, tidak tahu sebagai apa sajalah, tapi dia minat dia dan juga fokus dia pada apa yang dia nak buat itu telah menjadikan dia seorang franchisee yang matang. Begitu juga Firdaus, dia dah seronok, dia tahu dia dah dapat dia punya komitmen, dia dapat dia punya pulangan, dia punya bermakna mereka ini adalah terdiri dari golongan usahawan franchise yang memang fokus dan tahu apa yang mereka hendak. Jadi dari sudut saya pula, daripada pengalaman saya ni sebenarnya memasuki era franchise ni awal 90-an, iaitu tahun 91 lah sudah mula memfranchisekan perniagaan, di mana saya dapat sokongan bantuan dari pihak seperti UDA, seperti MARA dan sebagainya. Waktu itu tidak ada franchise, persatuan MFA pun belum ada lagi waktu tu. MFA wujud 94. So kita ujung 90-an kita dah mula dah. Kita mulanya pun usaha daripada kerajaan juga. Waktu itu diberikan mandat pada MARA dan UDA untuk membina usahawan franchise, tetapi tidaklah sehebat waktu sekarang ini di mana kita mempunyai kementerian khusus usahawan, KPDN HEP dan membantu. So balik tepatkan pada soalan yang KY tanya tadi, waktu itu pula pada permulaan ni kita mempunyai ramai usahawan yang minat. Tapi balik lagi lah, tidak ada institusi sokongan, tidak ada bantuan, tidak ada PNS dan sebagainya waktu itu. So waktu itu era kami ni, iaitu stand alone. Kita kena membantu, kita kena membimbing. Pengalaman kita pun waktu itu tidak seperti yang sekarang ni dah boleh katakan ialah belumlah mantap 100%, tapi dah boleh menganalisa dan boleh menilai. So yang cabaran kami hadapi waktu itu secara khusus adalah usahawan franchise yang bila dia nak buat franchise bidang servis ini, dia lihat tuan punya premises atau bisnes itu sudah pun maju, adakah saya boleh maju seperti dia? Betul ya. Can you hear? Tadi online putus tu. Can you hear now? Okay. Boleh dengar? Boleh dengar. Boleh ya? Okey. So, apa yang cabaran waktu itu adalah era zaman muda, ahli-ahli yang ingin mengkecimpung dalam bidang ini muda, tahap franchise begitu tidak mendapat sokongan dan sebagainya waktu itu, dan entry franchisee yang mula minat dalam bidang yang kita usahakan itu berbelah bagi. Dia maksudnya fahaman usahawan itu sendiri, dia tidak mempunyai keberanian, ya. So bila dia tak ada keberanian dan tidak ada kemantapan waktu itu, mereka rasa diri itu terlalu banyak kekangan. So yang pertama sekali yang kita lihat, yang mereka yang datang untuk jadi franchisee pula bukan daripada entry level. Mereka ni yang sudah ada kerja. We are losing you. Hello? Dia putus-putus. Ya ke? Hello? Boleh dengar? Boleh dengar. Okay. I think some can hear. Maybe KY, area kawasan kamu? Ya, go ahead. Dawn can hear? Dawn, Yes, Firdaus? okay, Okay, right. you. Okay, great. Boleh. Sekarang boleh. Okay. Now, saya okay. Okay, the early entry point ataupun during that time kita tidak ada banyak war-war ataupun tidak ada banyak sokongan dalam bidang franchise, tapi waktu itu the catchment ataupun the people yang minat untuk datang menceburkan diri dalam bidang franchise ni tidak begitu ramai. Kalau ada pun ada, yep. Kalau ada pun ada yang ingin as a second business, so ataupun sebagai mereka yang ingin bersara dan sebagainya untuk berkecimpung dalam bidang franchise. Tapi nasihat kita pada mereka adalah bila kita ingin menjalankan perniagaan franchise ni, kita nakkan usahawan itu sendiri menceburkan diri dia 100% dalam
usaha untuk menjalankan perniagaan tersebut. Kalau dia nak buat part time dan sebagainya, ia akan menjadi kekangan dan menjadi akan susah untuk dia mendapat apakah pulangan itu dalam masa yang singkat. Jadi kekangan-kekangan ataupun cabaran yang terlalu kita hadapi itu adalah dalam bidang perkhidmatan, again, manpower. Manpower ni biasanya jadi satu kekangan lah, sebab kita perlu berikan latihan, kita perlu berikan mereka SOP yang perlu, kita kena berikan mereka bahan-bahan untuk menjalankan apa juga aktiviti mereka. So in a nutshell, bila mereka yang datang untuk jadi operator ataupun peniaga atau usahawan franchise dalam bidang kami, dalam bidang servis ni, kita perlukan hands on. Hands on itu yang jadi satu-satunya boleh berikan panduan sama ada mereka ni akan betul-betul berjaya ataupun mereka hanya ingin buat sebagai bisnes sampingan dan lepas tu tidak dapat berdaya saing. Contohnya kalau di bidang perkhidmatan di Australia ataupun di US, market size is big. Kita kat Malaysia ni market size waktu itu franchise ni is very alien. Orang dengar franchise dia kata apa tu Perancis, dia tak faham. So bila di kalau negara-negara tersebut, bila mereka operatif untuk dalam bidang perkhidmatan ni, biasanya dia team sebab suami isteri ataupun dia ada suami dengan anak. Bila mereka produktiviti mereka tu pun tinggi. So bila di sini, bila kita mulakan perkhidmatan servis ni, pelanggan ataupun untuk dapatkan market cash tu memang ada. Memang market tu memang ada. Even sekarang ni lagi ketara. Bila isu-isu domestik, helper semua susah nak dapat, bidang servis on call ataupun mobile unit services ni memang bisnes ni memang banyak keperluan, tetapi operatif yang hendak jalankan niaga ni, mereka biasanya dia nak beli franchise, lepas tu dia outsource pada pekerja untuk handle. So benda tu yang jadi satu daripada kekangan-kekangan dalam bidang perkhidmatan. Terutamanya kini pula, bila you dah ada operatif, you nak dapat pekerja pun susah. Especially bila you depend too much on foreign workers. Locals memang tak ada. So these are some of the, of course, kalau kita nak ceritakan kekangan tu memang tak boleh lari. Tapi on our end, since we had the capacity, kita ada that proven management ability dan track record, kita dapat kekanglah, kita dapat bantu usahawan tu. So dari sudut pertama sebagai peniaga, bila kita mulakan franchise dalam bidang perkhidmatan mobile services untuk khidmat rumah ke rumah atau on call services, kita jadikan dia sebagai satu servis yang sebagai satu perkhidmatan yang mana kita sendirilah, bila usahawan franchise ni ada masalah, kita beri bantuan daripada kaki tangan kita untuk work as attachment untuk bantu mereka. Kalau tidak, kita tidak mahu konsep franchise ini gagal, sebab mereka yang luar tu mungkin ingat bisnes ni tidak berdaya saing. Sebenarnya bisnes tu sangat berdaya saing, sangat diperlukan. Bila especially kita ni mempunyai kelebihan dari sudut tiap-tiap satu family, dia suami isteri kerja dan sebagainya. Bila mereka nak gunakan perkhidmatan lah, mereka tidak payah khawatir. Tapi bila mana kita dah ada pekerja-pekerja tempatan yang kurang minat untuk bidang servis ni, kita di situlah jadi kekangan ataupun cabaran yang besar selalunya. So wang ringgit tu dari satu sudut, yang ketara sekali kemahuan dan juga operatif yang ingin berkembang. Dan satu lagi cabaran kita ni sebagai Malaysia ni, yang muda-muda ni, yang mana kita nak jadikan pelapis, minat mereka tu untuk jadi ahli perniagaan tu secara spontan tu payah. Mereka nakkan cara senang. So saya pula galakkan, saya kata kamu mempunyai cita-cita jadi jutawan, you cita-cita nak buat duit untung besar-besaran dengan segera, memang minat tu bagus. Tetapi biarlah kita memupuk dari sudut memahami atau bring in ilmu ataupun lengkapkan diri dengan skill. So with that, it will help franchise entrepreneurs. Baik, KY?
I think we give opportunity to the others pula. So maknanya bukan setakat ada duit saja, perlu ada ilmu, ada juga jati diri untuk berjaya dalam bidang ini. Maknanya sekarang Datuk dah berapa tahun dah berniaga dalam franchise? 30 tahun? Kita lebih kurang dalam 30 tahun. Tapi itulah kekangan ataupun masalah-masalah yang sering dihadapi oleh franchisee biasanya mereka dia nak buat berniaga tapi dia nak the easy way, dia nak gajikan orang, dia nak buat. So saya pula bila kita pilih franchisee pula kita nak pastikan, example macam McDonald, dia nak pastikan that quality ataupun the quantity is managed. So now as a MFA punya chairman pula lah, bukan sebagai harta, what yang selalu jadi kekangan pada usahawan ni, yang pertamanya bila dia minat, katalah A ni minat nak jadi franchisor pada B. So franchisor ni bila lihat A ni, dia bila tengok A ni dia kata A ni boleh ke carry my brand? Yang B ni pula fikir, aku ni baru retired ataupun saya baru nak mula perniagaan ni, duit yang saya ada sebanyak ni. Sekiranya saya bagikan duit ini kepada franchisor, apa akan jadi kalau saya tak berjaya? So selalunya it's a chicken and egg story. So selalu nasihat kita on the risk mitigation, kita kata kita sekarang kalau dari sudut MFA kita nak galakkan the apprenticeship. So biarkan usahawan ini pergi, katalah for example Old Town. Usahawan ni dia pergi ke Old Town, dia mula kerjaya dia bekerja, dia faham sistem Old Town dan sebagainya. Kemudian sama ada dia boleh jadi kaki tangan Old Town selama-lamanya ataupun Old Town boleh nilai dia. Si Polan ni mempunyai minat, dia ni mempunyai kelebihan untuk bawa brand Old Town dan Old Town boleh bagikan dia peluang untuk. So it's a matching. Maknanya peserta ni pun dapat confident dan franchisor pun ada confident bahawa penama ini boleh bawa brand dia. Ini just as a very small example lah. Kemudian yang kedua selalu jadi kekangan pada franchisor-franchisee dari segi kewangan ialah bila mana dia minat untuk jadi franchisor, franchisor ni waktu mereka berbincang, dia akan makan masa daripada 6 bulan hingga setahun sebelum dia tanda tangan. So ketahanan franchisor atau franchisor ni penting. So itu di situ yang kita perlukan backup daripada pihak kerajaan, pihak bank, pihak institusi yang terlibat dalam industri ini untuk beri sokongan pada kedua-dua belah pihak, terutamanya kepada bakal franchisee ni lah, sebab ketahanan kewangan tu. Sebab by the time dia nak jadi franchisor, katalah 6 bulan atau setahun, masa dah berlalu, mungkin modal pusingan ataupun yang kalau dia masuk low entry franchise, di mana kita galakkan low entry franchise atau second product, mereka tidak akan ada kekangan yang ketara. Tetapi kalau yang tunggu sampai nak dah jadi franchise setahun dan sebagainya, itu di situ dia maturity tu dia kena really faham. So saya rasa mungkin macam Old Town ataupun Zalita sendiri pun faham maksud yang saya bawakan ni, sebab katalah Zalita herself dulu dia nak jadi global art. So global art entry dia is very intermediate, very straightforward, senang, tidak ada perkara yang kedua, ketiga dan sebagainya. Tapi so entry dia senang, dan untuk dia menandatangani ataupun setuju untuk buka cepat. Mungkin dalam masa 30 hari dia boleh settle. Tapi mungkin berbeza dengan down di Ipoh Coffee Town. You kena cari lokasi, you kena banyaklah dia punya implementation, risk mitigation. Tapi SOP dia dah mantap. SOP dia dah kata, I have got this SOP. SOP is your guideline. Dan your operating manual dah ada. This is the guideline. So any usahawan yang nak masuk era perniagaan franchise, ini adalah satu-satunya. I mean as a personal advice, as an MFA personnel, ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki sebuah perniagaan dengan risiko yang rendah, di mana pulangan itu tinggi, tetapi again cita rasa usahawan itu sendiri. Adakah dia dapat franchise tu dia nak duduk diam, lepas tu dia nak adakah modal, adakah, atau dia jadi usahawan yang sentiasa berdamping rapat dengan franchisor, belajar dari sudut-sudut macam mana untuk memperbaiki lagi, dan tidak mempunyai sikap, oh saya sekarang dah franchisor ni untung banyak, saya macam mana cara saya nak overtake dia, saya nak banyak dia punya konsep. Itu sebab kematangan franchise bukan hanya Malaysia, I think dari sudut ASEAN ni kita perlu mengukuhkan lagi. So di mana bila ada kepahaman tu,
usahawan ini dia akan lebih peka lah, lebih open to understanding yang konsep franchise ni. Kalau you lihat daripada sudut satu lagi contoh saya boleh bagi, franchise kepahaman, macam mana dia boleh manfaat bagi dua-dua pihak. Contohnya, saya mempunyai seorang anak, katalah anak saya lahir tahun 2021. So saya dah ada cita-cita anak saya nak dia jadi doktor ke lawyer ke. Takkan saya mula nak bina universiti sekarang ni. Saya dah tahu dah ada universiti dah sedia ada. Pendidikan, model pendidikan semua dah ada dah. So saya senang aja, saya pilih universiti atau pusat pendidikan yang terbaik, yang terdekat daripada kindergarten dan sebagainya, semua dah ada dah. Kalau paling dekat, kalau dia dah masuk pre-education, saya hantar global art. So maknanya kita dah ada pilihan. The choice is already there. Dan begitu juga sebagai seorang usahawan, you tak payah fikir, nak pening kepala. Oh, macam mana kalau saya buka, saya cari perniagaan ni tak jadi, apa akan berlaku? Ini semua zaman 80-an, 70-an dan sebagainya, memang benda tu kekangan. Kalau kita boleh berjaya buka satu perniagaan, kita boleh maju, tu rezeki. Mampu untuk berdaya tahan. Tetapi kalau dalam zaman fast track sekarang ni, bila zaman everything is digital, everything is moving forward, the best option untuk entrepreneur entry is through franchise. Dan bila you dah pilih yang franchise tu, you kena lengkapkan diri dengan ilmu. So ilmu tu akan mantapkan you. Because right. Okay, CK. So this is part of the combination antara business dan juga daripada pandangan MFA. Betul, you dah tapau dah few of my other questions to you. So you have answered all my questions. Okay, next question I would like to ask Don. Don, perniagaan franchise, susah atau senang? And from a perspective of franchisor. When you said, what was the question? Okay, perniagaan franchise, from perspective from a franchisor, is it susah atau senang? From your perspective. I think ultimately kesusahan tu memang ada. It will never be smooth sailing all the way. So when you start any franchise as a franchisor, it's important to have passion. That's why the word in my background, passion, is very important, because of the fact that there will be times that you will have a lot of difficulties and you may not know how to solve the problem. But if you have no passion for the business, it is something that becomes very difficult. And you as the franchisor have got an obligation and a duty to your franchisees, in fact, even your own staff, to continue the business. Because once you have put your stake in the ground, you have to carry on. Because the reason franchisees take on a franchise is because they believe the business is sustainable. So if your own business, you don't find it sustainable for yourself, macam mana lah nak franchise kepada orang lain? Maknanya kelentong lah tu. So that is not going to be a very long-lasting franchise. Now, in saying that, building a franchise is also not a guarantee of success. So we have always said this, even in our franchise agreement, we do say this, that it is not a guarantee. Just because you buy a franchise does not mean you will be successful. So it is really up to each and every franchisee. But as a franchisor, what you will need to do is also, you cannot just make a business and put it on a shelf, bubur dalam kotak, oh franchise aku dah complete 100%, then you put it on a shelf, just sell. And then you never make any initiative to make it better. You don't improve it, you don't go with the times, you don't update your systems, you don't bring in technology, you don't bring in products that sell. So after a while, again, the unsustainability issue comes into question. So I think the long or the short answer to your question is the fact that if you are going to be a franchisor, it will only be difficult if you as a franchisor stop innovating. Meaning you lose your passion, you become satisfied with what you have, and you no longer are interested. Or the only reason you did this is so that somebody will come along and buy it from you. So that you cepat-cepat jualkan seluruh franchise you lari. So that the question is, what is it do you want as a franchisor? What are you building?
Okay, are you building a way out for yourself, or are you looking at it sincerely as a sustainable business because you value every franchisee in your business as your partner? So your franchisees are your franchisees, but if you look at them, each of them, they are your partner. So for Old Town, I think one of the things that I am very encouraged by, I take heart with, is the fact that we have franchisees in our system that have moved the franchise to their second generation. Maknanya, when the father bought the franchise, dah 10 tahun dah. Now the son or the daughter is running the franchise. So she continues or he continues to renew the franchise and they go forward. So that gives me a lot of encouragement in the sense that we have built something very solid that is capable of being an inheritance that can be passed down, provided the next generation is also passionate about the same type of business. They are willing to put their hands to it and work. So that is the good thing. So it's all about sustainability and the passion, really, if you want to be a successful franchisor. Okay, further to that, if I'm a potential franchisee, I'm interested to become your franchisee. If I go and see you, would you be painting all the flowery things about franchise, or are you going to tell them the truth, or brutal, honest, brutal truth about being a franchisee? My method is always the brutal truth. And I tell my franchise development team that you never ever paint flowery pictures to potential franchisees. Because ultimately, when you franchise and a person takes the franchise, it's even worse than kahwin tau. Kahwin, you can still cerai. And in your religion, you boleh talak lagi. Tapi in franchise, it's very complicated kalau you nak break off the arrangement tu. And most probably nobody wants that to happen. Okay, so it is very complicated and it's a chemistry relationship, again goes back to passion. So as a franchisee or a potential franchisee, I will ask you the same question. If you say, I have a shop lot, I want to open an Old Town White Coffee, I want to invest 1 juta ringgit. For my operating expenditure and my entire fit out, I budget my OPEX, I can tahan working capital mungkin 3 hingga 6 bulan. Then my question to you will be, can you afford to lose the $1 million or not? Boleh tak kalau you rugi 1 juta tu? You can terima or not? Kalau you boleh terima benda tu, okay, we can talk some more. Tapi kalau you tell me things like, I kena pergi ke setiap hari ke kedai tu? These are all sudah lampu merah, you know. What do you mean you're not going to go to your shop? You cannot not go to your shop. It's your shop, you know. So these are the commitment things that we look for in a franchisee. We know what a successful one looks like. We also know what an unsuccessful franchisee looks like. Yeah. Thank you, Don. So that means you will tell them the honest truth about the business, and it's up to the franchisee whether they want to accept. Yes. Or not. Yes. Okay, kita There's move no point to lying. They are going to find out. eventually, yes. Okay, Cik Firdaus. So masa mula-mula apply untuk jadi franchisee, apakah antara mungkin horror story that your franchisor has shared with you? Tapi eventually you kata, no, this is the business I want to do. So maybe you can share among other, because there were people out there who would like to know. Okay, you ingat franchise ni senang sebab everything is ready for them. Cuci kaki masuk dalam. In fact, in my experience, I have one case di mana this franchisee kata we sue this particular franchisee for money owing, and this franchisees counter sue us because dia kata dulu you kata jadi franchisee ni guarantee untung, and now saya tak untung. I want to get my money back. So that's among other things, the misconception about franchise. So what about Cik Firdaus? What are the horror story yang you can share with us yang you actually also lalui sepanjang menjadi seorang franchisee? You mute, kena unmute.
Firdaus, you tak mute lagi. You unmute. You kena unmute. Okay. Okay. Okay, sorry. Okay. As you know, I started my first shop, Laundry Bar, February 2017. But at that time, I was still working in the bank. Okay. Bila kedai buka, then I can see the crowd is there. The crowd was there, and the student, you know, my shop is very near to UPM because there are a few other laundry shop